Salam sejahtera. Ini satu laporan yang mengejutkan terkait dengan Sanusi Maknor. Beberapa hari yang lepas, Sanusi dengan rendah hati dan tanpa segan silu, kata netizen hilang semua perasaan malu Sanusi apabila Sanusi akhirnya mengirimkan warkah kedua kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dalam surat tersebut, Sanusi merafak sembah memohon keampunan daripada Sultan Selangor dan mengakui bahawa beliau terlanjur cakap. Dalam surat itu juga Sanusi memohon supaya diampunkan dan berjanji tidak akan mengulangi perkara itu. Mengejutkan kita semua ialah semua netizen berharap Sanusi dapat diampunkan oleh Sultan Selangor. Dan Sultan Selangor telah pun berkenan mengampunkan Sanusi. Namun, yang netizen tidak mahu ialah kes hasutan Sanusi dibatalkan. Netizen kata pengampunan itu lain, hasutan itu lain. Kerana tindakan hasutan itu perlu dapat pengajaran. Takkanlah Sanusi dilepaskan begitu saja, kata netizen. Namun yang menggemparkan kita ialah kemarin sepatutnya kes hasutan Sanusi disebut sekali lagi atau dirungkai sekali lagi di mahkamah. Ramai netizen yang menyangka bahawa ianya kes Sanusi, hasutan Sanusi itu akan disebut dan mula dibicarakan. Tetapi yang berlaku ialah kes hasutan Sanusi telah pun ditangguhkan sekali lagi. Apa akan jadi selepas ini? Netizen tertanya-tanya. Kes hasutan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor, yang didakwa kerana mencemarkan nama baik Sultan Selangor ketika ceramah pilihan raya negeri Selangor, telah ditangguhkan oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Netizen tertanya-tanya, kenapa ditangguhkan perbicaraan kes hasutan kes Sanusi ini? Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan tersebut setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang apa jadi dengan kes hasutan Sanusi Maknor. Hakim Datuk Aslam Zainuddin membuat keputusan setelah dimaklumkan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Daud bahawa representasi yang dihantar oleh pihak Sanusi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara. Sebutan semula, kes ditetapkan pada 25 Oktober dan Sanusi wajib menghadiri sendiri pendengaran kes tersebut. Peguam Sanusi, Awang Armada Jaya, Awang Mahmud pula memaklumkan mahkamah bahawa Sultan Selangor, Sultan Sharifuddin Idris Shah sudah pun memberikan keampunan kepada anak guamnya. Surat pengampunan Sultan telah disiarkan semalam di laman Facebook Selangor Royal Office. Saudara-saudara sekalian, menjadi tanda tanya kita ialah, adakah Sanusi akan terlepas daripada kes hasutan ini? Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa. PRK Mahkota, Barisan Nasional menentang bersatu tidak lama lagi, hanya tinggal sehari, yaitu hari Sabtu ini adalah pembuangan undi. Siapa yang akan memenanginya bergantung pada naratif dan juga bahan kempen yang disajikan. Makin hari makin banyak isu yang dibawakan. Kali ini menggemparkan kita apabila ada dakwaan kononnya calon BN pernah ditahan polis terbabit kes pukul. Apakah ini benar atau tidak? Sejauh mana kebenaran tentang isu ini? Akhirnya calon BN tampil menafikan perkara tersebut, bahawa beliau pernah ditahan polis kerana terbabit kes pukul. Calon BN menafikannya. Beginilah kempen. Kempen politik ini kadang-kadang terlalu kotor dan jijik sampai sanggup memfitnah, memburuk-burukkan orang
semata-mata mahu menang. Sanggup melakukan apa saja, dosa kata dosa, itu belakang cerita. Yang mereka mahu menang dulu. Fitnah tu belakang cerita. Fitnah dulu, cakap dulu, perburukan orang dulu, baru nanti disaman dan akhirnya mohon maaf. Itu sikap-sikap orang tertentu yang paling mensebalkan kita, membuatkan kita jadi bengong. Tapi kali ini Syed Hussein Syed Abdullah juga mahu mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang ahli bersatu yang membuat dakwaan tersebut. Rupa-rupanya dakwaan ini timbul daripada seorang ahli bersatu. Harap-harapnya nanti calon ini betul-betullah ambil tindakan dan memberikan pengajaran kepada ahli bersatu yang dikatakan, yang disebut sebagai memulakan dakwaan. Kononnya calon ini pernah terbabit kes pukul. Kalau benar itu salah, ambil tindakan supaya jadi pengajaran kepada orang yang suka menabur fitnah gara-gara nak sangat menang. Calon Barisan Nasional BN PRK Mahkota Syed Hussein Syed Abdullah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap seorang ahli bersatu kerana mengaitkan beliau dengan satu kes jenayah. Bercakap kepada FMT, Syed Hussein menafikan dakwaan Badrul Hisham Syarin atau dikenali sebagai Cikgu Bad, bahawa beliau terbabit dalam satu kes pukul hingga ditangkap polis. Rupa-rupanya orang yang menyebar dakwaan ini ialah Cikgu Bad. Cikgu Bad ni tak habis-habis lah dengan kontroversi. Dia ni boleh jadi anggap macam kamus lah kan. Jadi boleh jadi macam ensiklopedia. Semua pun dia tahu. Banyak betul maklumat yang dia tahu. Tapi tak tahulah sejauh mana benarnya maklumat yang dia tahu itu. Yang dia tahu dia cakap saja dulu. Nanti akan disiasat betul atau tidak. Cikgu Bad dah berapa kali menghadap di mahkamah kerana beberapa kesalahan. Dan mahu lagi menambah. Rupa-rupanya Cikgu Bad ni nak menambah lagi koleksi dakwaan di mahkamah. Yang terbaru ini, dakwaan kononnya calon BN pernah terpalit atau pernah terbabit kes pukul. Ini memang menarik. Cikgu Bad lagi dan Cikgu Bad lagi. Kata calon BN ini, beliau menafikan dan akan buat laporan polis berkait dakwaan itu. Selain tindakannya, Badrul mempamerkan nombor kad pengenalan saya di hadapan orang ramai yang menjadi kesalahan berat, kata beliau. Saya juga sedang berbincang dengan pasukan peguam untuk kita ambil tindakan undang-undang, kata Ketua Pemuda UMNO Kluang. Cikgu Bad dalam satu ceramah di kempen pilihan raya negeri PRK Mahkota malam tadi meminta penjelasan Syed Hussein berhubung dakwaan. Calon BN itu pernah ditangkap polis berhubung satu kes pukul. Beliau juga menunjukkan dokumen yang didakwanya laporan polis yang menyatakan Syed Hussein terlibat dalam kes jenayah itu. Sementara itu, Syed Hussein berkata tindakan Cikgu Bad itu menunjukkan PN kekeringan modal dan mengamalkan politik tidak matang. Berbeza dengan BN, kita terus amalkan politik khidmat bakti untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Bukan kempen tidak beradab seperti dia buat, katanya. PRK Mahkota Sabtu ini menyaksikan Syed Hussein akan ditentang calon PN Muhammad Haizan Jafar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.